Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Malam ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So malam ni maknanya Zul akan terangkan di chart Bitcoin apakah yang perlu anda tahu di Bitcoin untuk short term dan long term punya prediction, apakah expectation boleh berlaku di Bitcoin. So nanti Zul akan terangkan di chart Bitcoin. Kemudian untuk malam ni juga Zul ada janjikan untuk pagi tadi Zul nak terangkan beberapa altcoin yang lain. Contoh yang dia kata yang ada dalam list Zul, iaitu Ethereum, Solana, Avax. Kemudian kita tengok Luna, Polkadot, ada Link, Matic dan juga Phantom. So mungkin ada yang dah tahu Phantom apa yang terjadi pada Phantom. So mungkin ada masih yang tak tahu. Nanti Zul akan cuba terangkan bila berada di chart Phantom nanti. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk tengok review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk dalam tempoh 24 hours ataupun dalam 12 jam untuk hari ini. So inilah Coin Market Cap. So dalam tempoh 12 jam untuk hari ini, total market still lagi berada di 1.7 trilion. Kemudian volume daripada 60 lebih ke 70 lebih. Kemudian BTC sedikit naik daripada 42.2 ke 40.3. Ethereum drop daripada 18% ke 17.7%. So saya ringkas kita akan tengok ni. Tengok macam mana total market still lagi drop, iaitu 1.3%. Volume sikit meningkat macam juga tadi. Ikutkan pagi tadi 60 bilion saja, malam ni 70 bilion. So peningkatan 10 bilion. So dalam persentage 22.8%. Dan BTC juga macam juga tadi sedikit meningkat ikutkan pagi tadi 42.2 dan 42.3. So ni 0.37. So bila peningkatan dalam kota Bitcoin, ni kita tengok Bitcoin more dropping daripada altcoin. So let's go tengok harga semasa untuk currently untuk malam ni. Itu Bitcoin berada di 38.3 another dalam tempoh 12 jam ataupun untuk hari ni. Bitcoin drop 0.12%. Ethereum still lagi sama dalam pagi tadi 2.5, tapi seperti untuk dalam tempoh 24 hour drop 2.60%. Sebab tu kita tengok tadi Ethereum dominasi drop. Kemudian lain-lain kau kita tengok untuk BNB 0.2, tapi apa yang kita tengok adalah USDT dan USDC stable coin kata climb, kata mendaki duduk ke tahta yang kata almost dekat dengan nombor 1, nombor 2 lah. Apa pun kita top 5. Nak cari ayat tu tak jumpa. Top 5, expected top 5. USDT, USDC yang tempat Luna juga dia tengok stablecoin, 3 stablecoin berada di top 10. So apa ini bertanda? Ini tandanya lah banyak kata money, kata duit sekarang ni berada dalam kata standby mode ataupun ada yang kata take profit. Sebab apa juga cakap tahun 22 adalah expectation tahun first year bearish market. So meaning kita akan expected dalam bearish market selama 3 tahun, 22, 23 dan 24. Kemudian 25 barulah kita akan ada mega pump seperti mana tahun 21 dan 12, 17. So apa pun tahun ni 22, 23, 24 sekiranya kita teruskan dalam bearish market. Untuk confirmation bearish market, kita akan tengok tahun 22 ni untuk hujung tahun. Expected hujung tahun selalunya kalau 4 year circle expected 22 adalah bottom of the price. So meaning hujung tahun kita akan start beli untuk tahun hujung tahun 22, the whole year 23 dan the whole year 24 kita akan buy deep buy sebanyak boleh. Kita akan buy beberapa coin, dan coin apa yang akan Zul akan buy sekiranya kita terus dalam bearish market. Untuk malam ni Zul akan buat chart dia untuk bagi tahu anda coin inilah yang Zul akan aim untuk 3 years bearish market untuk kata dalam 4 years circle punya crypto punya circle. So pagi tadi Zul lupa Zul nak lupa untuk tunjukkan dia punya portfolio. So inilah Zul punya current portfolio, iaitu yang Zul punya modal dalam kripto ataupun dalam punya portfolio currently berada 11.5k USD, 11.5 ataupun hampir 50,000 ringgit, 50,000 ringgit Malaysia. So currently untuk current balance yang tinggal aset Zul hanya bernilai 8k USD dollar ataupun expected dalam almost pengurangan sebanyak dalam 15,000. Kenapa je tahu? Sebab apa? Statistik untuk all time profit currently Zul dalam loss ataupun Zul punya portfolio loss sebanyak 30.8%, iaitu 3.6. So 3.6 kalau kita expected 4 kali 4 expected dalam 16k. So meaning tak sampai dalam 15k, dalam 15k dalam negative profit. So coin apa yang still yang kuota dalam negatif banyak? Kalau nampak ni Koti 300 sampai 400, Cardano hampir 400 dolar, Bitcoin hampir 400, Superfarm hampir 400, Solana hampir 400, BNB 300 dan so on. So meaning expected juga total tu punya loss currently atau bukan loss untuk value adalah sebanyak 30.8%, iaitu 3.6k US dollar. Tu dalam convert dalam Malaysia expectation dalam 15 ke 16,000 ringgit Malaysia. So tak masalah. Untuk event tu lah untuk long term, biarkan expected tu akan fokus untuk sekarang mencari
buy position untuk dip, untuk expected untuk bearish market. So akan kumpul aset ni sebanyak boleh untuk prepare tu punya next buran market expectation based on 4 year circle expected tahun 2025. So let's go, kita pergi untuk fear index. Kita akan tengok fear index juga. Pagi tadi fear index berada di extreme fear, so 23. So macam cakap tadi, untuk pagi tadi expectation untuk plus minus dalam 2 je, tu 22, so 23. So apa yang berlaku nak, still lagi fear dalam market. So let's go, kita pergi ke chart. So pertama kali kita akan pergi ke chart Bitcoin. So ini dah chart Bitcoin BTC USDT. So pagi tadi kita tengok price tu berada di kawasan ni. Now price betul-betul dah kata dia punya test, dia punya trend line. So mungkin anda tak nampak, mungkin Zul akan besarkan sikit. Ini untuk anda tengok trend line tu. So trend line ni yang tu monitor. Sebelum ni cakap macam mana kita nak buat trend line tanpa tanpa menunjukkan second tu. Ni dua hanya ada point bawah ni saja. Dua hanya point saja. Supposedly kalau kita nak buat dua trend line, supposedly kita ada dua point, iaitu 1 point dan 2 point. Tapi jika dua hanya 1 point saja, macam mana tu nak detect second kedua? Jika dua menggunakan trajectory daripada trend line atas ni, dua copy paste saja, kemudian tu letak kat lower ni, kemudian sebab itulah tu dapat trend line ni. So untuk currently trend line ni legit kita boleh pakai. Expecting price tu betul-betul bound di kawasan tu punya trend line 1, 2 dan 3. Dan sekiranya hari ini adalah aku cakap untuk pagi tadi, ini adalah good opportunity untuk Bitcoin rebound. So rebound sampai mana? Let's go, kita tengok expectation boleh berlaku. Swing high to swing low, kita akan expect kita akan ada minor resistance. Kuartal mana resistance ni? Sekiranya kuartal price berjaya breakout atas resistance ni, meaning kita akan expect price tu akan more naik ke atas. Untuk expectation kuartal 1.6 kita berada di 50k. Dan sekiranya kita berjaya break ini expectation untuk 50k, dan untuk confirmation di daily kita perlu break 46 untuk risk sampai price 50k. So kalau ini berlaku, meaning kita still lagi dalam pergerakan bullish ataupun pergerakan momentum uptrend. Untuk minor pergerakan daripada downtrend perubahan kepada uptrend kita. So inilah Zul monitor, inilah uptrend yang Zul monitor sekarang ni. Kita berada di kawasan ni, break bawah dan berada bawah ni. Hopefully kita akan regain balik untuk break more ke atas. Untuk confirmation yang lebih solid, kita perlu break atas 46, iaitu dengan daily candle. So untuk short term, kita expect untuk at least price itu akan bound at least ke kawasan ni, ke minor resistance dalam kawasan 42, 44. So apapun untuk confirmation, ialah kita boleh break 46, barulah kita akan more drastic ke atas. Even kalau kita break ini pun sampai 46 gagal, kita akan expect price tu boleh drop lagi untuk line. So untuk currently apa yang tengok adalah untuk pergerakan bullish, untuk expected untuk price tu sampai kawasan resistance, dan resistance ni hopefully dapat breakout, dan breakout itulah confirmation yang kita tunggu adalah breakout 46, barulah kita akan expected price ke 50k ke atas. Sekiranya kita gagal di kuartal resistance ni, ada opportunity untuk price tu sampai ke trend line dan breakout trend line ni. So breakout trend line ni meaning kita akan expected price tu akan drop kita punya minor support, iaitu di kawasan 32, iaitu kita yang ni. Ini kawasan lower low yang tu expected kita jatuh daripada downtrend daripada 69. Inilah lower low, higher high. Kita ada higher high 69 dan lower high lower low berada di 32. So meaning sekiranya kita fail, price Bitcoin fail untuk bertahan di kawasan trend line ni, ataupun mungkin tak naik, mungkin tu breakout ni, untuk confirmation macam biasa kita tunggu chart daily. Sekiranya chart daily kita close below trend line ni, meaning kita akan seperti price tu akan drop di kawasan 32. So 32 adalah good opportunity untuk anda entry untuk DCA untuk expectation. Kenapa? So itu tadi untuk short term. Untuk expectation untuk long term punya movement. So currently untuk long term punya movement yang di Bitcoin, apa yang tu nampak adalah yang ni. So ignorekan beberapa chart ni, sebab apa chart ni Zul akan still lagi monitor. Kita akan ubah balik satu. So ini adalah currently Zul ada kat beberapa lagi trend line yang lain, iaitu trend line putih ni. Ingat trend line putih ni, macam mana Zul dapat trend line putih? Sama juga menggunakan yang baru teknik yang Zul belajar, iaitu menggunakan link 1 point dan 2 point ni, Zul linkkan, kemudian Zul copy paste trend line, Zul letak di kawasan ni. So expectation now, expectation kita sekiranya price itu breakout hijau ni, ada opportunity juga sampai kawasan ni untuk bound. Tapi sekiranya breakout ni, Zul tak tunggulah di kawasan putih ni. Kawasan putih ni kita akan monitor apa yang berlaku. Adalah expectation break hijau, nanti Zul akan buat balik. Kita akan nampak macam mana price itu break yang hijau ni, kemudian ke putih, kemudian expected putih kita akan ada sedikit reaction. Tapi mainly dia akan target ke kawasan 33k ataupun 33k. Kalau ikutkan berdasarkan price ni 32.9. So senang kita buat 33k lah. So 30k adalah zone yang akan
grab buy untuk especially untuk beli sikit aku kata Bitcoin untuk long term, at least untuk dia punya motif tak masalah. Kalau drop ke bawah lagi Zul akan buy lagi. Zul hanya motif untuk buy sedikit untuk reducekan Zul punya average sedikit ke bawah untuk especially kalau dia melakukan kenaikan. Sebab apa? Ada opportunity untuk price to bounce ketiga untuk naik atas. Kenapa? So inilah aku kata pergerakan long term yang aku kata boleh berlaku dan juga sedikit scary lah kalau anda tahu ni. Ada sikit scary. So hope anda bersedia untuk pergerakan price ni. Sebab apa? Kita tengok price sekarang buat range macam juga kita ada support iaitu antara 32 dan juga 46. So meaning kawasan purple ni. So apa yang berlaku dalam price adalah expectation buat sideways di kawasan ni. Tengok 46, 32, 46, expected hampir 32, 34, 46 dan now berada di 37. Kena breakout ni mini price tu sampai 32 balik. So apa yang berlaku? Price dah buat pergerakan kuartal base ataupun base. So base itu bagus untuk lower adalah expected boleh berlaku rebound untuk ni atas. Macam mana kita nak tahu ini base? Kita akan tengok juga RSI. Macam cakap tadi, sekiranya RSI di daily berada di kawasan 16. So ada buat satu trend line untuk di store RSI. Sebelum ni tu tak pernah buat, tapi untuk tunjukkan anda untuk senang mudah nak faham. So bila whatever RSI berada di kawasan 1.6 dan bila berada di 100 adalah consider good untuk sell dan good untuk buy bila RSI stock RSI berada. So inilah short term punya regain. So untuk kali tengok price itu berada di 21 hari bulan iaitu dua. Kita tengok kat manakah price 21 expected price itu betul-betul berada di low ini. So tengok kenapa 21 price ni di bawah ni kalau tengok, kemudian price tu berada ni sini, kemudian tengok kita ada massive pump sampailah ke kawasan 100. So meaning ini adalah kuartal untuk bearish market. So dulu bercakap sekiranya dalam bearish market macam mana kita nak buat keuntungan. So inilah cara yang Zul akan buat untuk terangkan anda, iaitu bila RSI berada saja di store RSI berada saja di 1.6 expected Zul akan buy, kemudian bila sampai saja stock RSI berada di 100 Zul akan sell, Zul ambil modal, profit Zul akan tinggalkan. Kenapa Zul akan tinggal profit? Sebab apa? Profit itu adalah coin. Contoh kita buy kat ni dapat 100 coin, katakan kita buy dapat 100 coin ke atas ni, untuk dapat profit kita tak perlu jual 100 coin tu, mungkin kita hanya perlu jual 50 coin. So meaning 50 coin dah kembalikan kita modal, 50 coin kita boleh simpan untuk long term. So meaning apa yang berlaku? Average Zul akan drop dengan Zul tinggal kuartal profit tadi. So itulah kuartal Azum cakap tak takut untuk bearish market punya, walaupun anda position dalam negative profit macam Zul, Bitcoin sendiri pun dalam profit negative profit, tapi masalah Zul ada cara untuk reducekan average, untuk at least average ini berada dekat dengan kawasan kita punya next bound ataupun bottom tu. Masalah mungkin kita tak dapat betul-betul price bottom, katakan price bottom 30 dan melakukan bound, at least apa yang kita buat tu, at least average kita dapat berturun sedikit ke hampir ke kawasan kita punya quarter bottom. Expected bila price tu naik, kita akan profit dengan lebih cepat berbanding kita tak buat apa ataupun tak beli langsung. Expected average tu akan still kawasan tu, meaning anda akan kuartal rugi untuk regain kuartal percentage regain daripada bottom ke anda punya average. So meaning expected kita akan buy untuk more long term. So itulah untuk long term tu. Kali kita tengok pergerakan ni, yang kuartal scary ialah price itu buat base. So base ini juga berdasarkan, kalau kita tengok untuk long term punya movement, ialah price buat kata iaitu bear flag. Kau mungkin bull flag dengan bear flag. Kita batu price, kenapa bear flag? Iaitu price buat daripada higher height, price adalah continuous market, so buat sideways, dan sekiranya kita loss kawasan almost ke 32, kita ada support di kawasan 30. Itulah kuartal last kita punya support. Untuk confirmation untuk bearish market lah yes, walaupun kita break 32 dan kita berada di last 30, dan sekiranya daily candle break 30, meaning kita akan expect price to more drop ke bawah. So drop sampai mana? Based on kalau kita tengok untuk kuartal pattern punya price target, kita akan ambil top, low, price of breaking. Kita katakan price breaking ini meaning price sampai mana? Price tu boleh sampai ke 8k. Adakah boleh berlaku? So kita tengok sekiranya 8k, berapakah percentage untuk Bitcoin drop? So daripada atas ke 8k. So Bitcoin drop hampir 87%. Yes, boleh berlaku disebabkan dalam 4 year circle market sebelum ni, iaitu tahun 2013, Bitcoin jatuh 85%. Di tahun 2017 ataupun 2018 kita drop Bitcoin jatuh 83%. So untuk tahun ni yes, ada possibility boleh jatuh 87%. So anda ready, anda punya mental, ini boleh berlaku dalam market, sekian bearish market. So apa pun saya cakap, tak nampak ini kuartal sebagai yes scary, tapi nampak inilah sebagai satu opportunity yang tak patut anda lepaskan. Sebab apa? Peluang ini hanya akan datang sebanyak
4 tahun sekali. So apapun sekiranya ini datang, ini yang Zul tunggu-tunggukan untuk invest. Sebab tu cakap untuk kari anda kena tahu siapa yang lah follow Zul lama. Last Zul buy Bitcoin ataupun dari kripto bila price itu berada di 44. Di kawasan ni Zul buy kawasan tu Bitcoin, kemudian Zul buy juga altcoin yang lain banyak. Masa tu Zul buy Zul start buy Metaverse, Zul buy Mana, Engine, Sandbox, Gala, apa lagi Zul buy, lupa dah. Ikutkan kat sini. Okey, anda boleh tengok sini apa yang Zul buy masa 44k, sama seperti Mana, Sandbox, Engine, Amanake, Block, Gala. Dan ada juga Zul buy Chainlink masa tu. So meaning kawan-kawan ni Zul buy. Kenapa Zul dah tak buy sekarang ni? Sebab cakap Zul realize untuk currently Zul punya portfolio ada opportunity untuk loss. Yes, dah pun loss. Now Zul nampak opportunity untuk buy another lebih murah. So meaning sebab tu Zul hold segala modal Zul freeze segala modal Zul untuk buy crypto. Zul akan tunggu wait and see. Sekiranya price tu regain naik ke atas, Zul akan profit, kemudian Zul akan lock kan. Macam cakap untuk tahun 22 ada opportunity untuk kita exit market sekiranya price itu buat higher low. So untuk currently kita hanya buat higher high daripada 65 ke 69 higher high. Untuk 69 ke lower low 32 kita tak ada lagi higher low untuk expectation price pergerakan market. So apa yang berlaku macam cakap expected untuk tahun ni, cakap tahun first year bearish market untuk Bitcoin adalah kita akan berada di tahun 22, expected tahun 22 hujung tahun barulah kita akan bearish market. So now baru bulan 3. So mungkin bulan 8 9 kita akan naik sampai kawasan ni. So kawasan ini yang tu nak tunggukan, mencakap tu dah start pun tu akan TP sedikit almost 20% plus, kemudian tu akan lock semua modal. Hopefully ini berlaku dalam tahun 22, iaitu price buat lower low 30 pump, kemudian kita akan buat stop loss untuk exit market. Sekiranya price tu gagal break ini, meaning kita akan expected price tu drop itu kita akan jumpa price sampai mana, kita akan nampak expected price tu dalam quarter last support kita at least 26 dan 14G. Tapi sekiranya Bitcoin tak buat higher low ke kawasan major recent ni 615 tu, price terus break bawah macam tadi, kita akan ada opportunity untuk price itu akan drop, iaitu based on kata pattern punya target, iaitu bull bear flag ini. So expected price higher low continuous pattern to many price tu akan drop sampai point and breaking, kita akan ambil major, dan bawah ini mini kita akan nampak untuk price target juga dia ada dalam 8k US dollar, dalam banyak 87%. So itu boleh berlaku untuk siapa-siapa nak invest dalam crypto, untuk anda beware dalam market. Jadi kata nak DCA, yes DCA, tapi jangan knock in, simpan modal. Zul sendiri pun Zul tak invest sebarang coin lagi. Sebab apa? Zul realize pergerakan ini, dan Zul punya current portfolio pun yang cakap lah anda tahu tadi RM50,000 Malaysia. So meaning Zul biar tak salah, walaupun 5,000 tu hilang sampai 50%, 60% pun Zul akan hold saja. Zul hanya more fokus sekarang untuk dana yang Zul ada untuk buy more deep. Sekiranya opportunity ini berlaku, Bitcoin jatuh 8k, bayangkan kalau Bitcoin jatuh 8k, Ethereum jatuh sampai mana. So nanti kita pergi ke chart lain, chart yang cakap sekiranya Bitcoin drop ke 8k ataupun drop below lah, tak kisahlah berapa, tapi kita kata ada harap untuk ada worst case kita boleh jatuh sampai 8k. Untuk range yang kita boleh start buy, tak perlu tunggu 8k, whatever price antara 26 dan 14k anda boleh start buy untuk monthly. Sebab apa? Inilah kawasan golden packet, expected Bitcoin 60% discount dan 70% discount. So let's go kita pergi chart lain. So sekiranya Bitcoin drop terus dalam bearish market ke the range price 626, 14k, 8k, apakah coin-coin yang Zul akan collect juga selain Bitcoin? So coin yang pertama Zul akan collect, macam anda tahulah, confirm mestinya adalah Ethereum. So currently Ethereum berada di mana? Ethereum berada below Zul punya quarter average, iaitu 3.1. Zul expected Zul akan buy lagi untuk Ethereum ni. Expected Ethereum belum lagi berada 60%. Ethereum baru sahaja 50% discount. So dengan current market, Zul akan hold apa yang saja ada. Sekiranya dia naik balik, kita akan profit, dan kita boleh lock dalam profit dan ambil juga profit. Kemudian sekiranya Bitcoin terus drop, expected dalam bearish market, kita akan expected Ethereum boleh drop dalam kawasan 1.8 dan juga kuasa 1.8 dan 1k USD dollar. So untuk price at least iaitu sebanyak 60% discount dan 70% discount. So sekiranya Bitcoin jatuh 80, kita akan expect untuk Ethereum juga akan jatuh dalam lebih kurang sama, iaitu 87. Kita tengok 87% kali ikutkan Bitcoin tadi 87%, 8,000. So 87% untuk aku kata
untuk kata Ethereum expectation boleh sampai kawasan hampir $500. So $500 kalau anda tak buy tu tak tahulah apa seperti untuk long term. Kalau anda yakin dengan crypto, yes, inilah kawasan yang kita akan buy untuk long term. Tapi juga tak perlu tunggu sampai $80. Sekiranya Ethereum sampai je dalam major support iaitu 1.8 dan 9, tak masalah. Kalau anda average kawasan ni pun 500, expected dia akan bound dengan lebih drastis. So expected akan return ROI anda akan lebih cepat berbanding kalau dua tak beli kawasan ni, biarkan average kawasan ni, untuk dua akan rugi untuk peluang pump, itu expectation. Kalau sekiranya datuk 500 kemudian price tu untuk at least Zul rugi sebanyak 400% punya regain. So at least dua akan buy kawasan ni sebanyak mungkin untuk turunkan average. Hopefully average tu dapat turunkan kawasan punya bawah 2k. So seperti dia akan regain at least dua akan loss sedikit, rugi sebanyak kata 100%, tapi dia expected another 100% ke atas tu boleh regain balik kuota untuk return on investment. So jugalah kuota bearish market, kita akan collect asset sebanyak boleh. So itulah untuk kuota Ethereum. Dia akan terang pada more long term. So untuk Ethereum kali ni dia akan hold apa saja pergerakan market. Untuk kita dah breakout trendline ni, so still lagi hold. Kita ada sikit support di kawasan 2.3 dan kawasan di 1.7. Macam mana tu dapat support ni? Senang je, tu tarik Fibonacci swing high, swing low to swing high, expected untuk last support ni, kemudian tu drop ke mana. Inilah expected untuk Bitcoin drop currently berada 50% di kawasan 2.38 ni adalah kawasan 50% diskaun Bitcoin daripada higher height. Kawasan 1.8 ini sekarang adalah kuartal 60%. Tu expected dia akan monitor itu pergerakan. So sekiranya daily chart kita loss kuartal 23, tu kita tengok daily ni. Dan ni kita tengok depan ni bounce balik. Sekiranya Ethereum loss 2.3k US dollar, meaning net target kita lah 1.8, iaitu di 60% diskaun daripada higher high. So meaning kat sini kita sini pun akan buy juga untuk Ethereum untuk reducekan dia punya average di bawah. So itulah untuk Ethereum. Kemudian next coin adalah coin Solana. So Solana antara coin yang akan buy juga. Solana currently berada di kawasan 60% dan antara 60% dan 70% diskaun. Tu untuk Solana. Kat manakah dia boleh drop? So sama juga expected untuk currently berada di 82, expected Solana boleh drop hampir 90%. So 90% sampai mana? Dia ada buat sini iaitu sebanyak $5. So sekiranya Solana drop ke kawasan $5 macam cakap, Zul akan grab buy sebanyak boleh coin-coin ini di dalam bearish market. So tadi kita ada Bitcoin mesti, Ethereum juga mesti, kemudian ini terpulang bandara. Bagi Zul tu dah ada list pun, dah prepare pun untuk bearish market punya. Sebab tu dia kat gold coin tu ada buat kata watch list iaitu gold coin. So seperti ada BTC, Ethereum, Solana dan so on, Avet, Luna. So malam ni Zul akan terangkan semua chart tu. So untuk Solana, apa yang Zul expectation kalau sekiranya dalam bearish market Bitcoin drop ke whatever price tadi, almost 10k US dollar, 8k US dollar, expected untuk Solana boleh drop almost dalam hampir 5k, 5 USD. So 5 USD adalah price dia akan buy untuk long term. Sebagai investor kita akan buy di dip, expected untuk long term. Kalau fail, yes, tak masalah, kita itulah kuartal journey dalam investment. Expected kita akan boleh regain, kita akan regain dengan banyaklah ROI kita akan lebih tinggi. So currently Solana berada di kawasan $1. So kalau anda mungkin yang tak ada position, takut mungkin Bitcoin akan buat regain terus buat kuartal circle yang baru, itulah kuartal ada hanya teori saja. Adakah berlaku? Yes, boleh berlaku. Apa-apa pun boleh berlaku dalam market. So untuk Solana, kalau anda nak ada position dalam market, mungkin anda ada RM1,000 currently. So anda boleh invest kuartal RM1,000, kemudian anda tak masalah untuk long term anda boleh dapat suntik dana baru. Ataupun memang anda ada RM1,000 saja nak all in, tak perlu in kawasan ni, anda boleh masuk 5% ataupun 5% ke bawah, 30%, 5%. Sebab apa? Anda dah beli Solana yang discount currently, sedang discount sebanyak almost 65%. So sekiranya kita break up kawasan 59, so tak masalah, macam biasa, the daily chart daily confirmation breakout body. So meaning kita akan seperti tunggu di kawasan last support ni, meaning kat sini dalam bearish market untuk 3 years kita akan seperti price akan buat range dalam kawasan ni. So meaning kita ada masa 3 tahun untuk buy monthly untuk coin ini, untuk collect sebanyak boleh coin yang dapat. Hopefully masa tu average kita akan berada di hampir dengan kita punya. Untuk Zul sendiri average tu berada $172. So dia akan buy sebanyak boleh di kawasan ni, kemudian dia akan turunkan dia punya average at least ke kawasan hampir dengan kawasan quarter deep sebelum dia melakukan buran seperti melakukan kenaikan balik. So itulah untuk Solana. Next kita akan pergi ke Avet. So Avet antara coin, untuk Avet sama juga, Avet dia punya strong, dia punya pergerakan price tu sama seperti di Ethereum, iaitu currently berada di 50% discount. So untuk kali kita tengok swing high, swing low to swing high, kita akan tengok
tidurkan pergi dia form di 4 hours dulu untuk dapatkan dia punya betul-betul price atas yang ini. Kemudian kita akan pergi ke daily balik untuk tengok frame yang lebih besar, iaitu di daily. So, akan drop ini ke bawah. Untuk currently kat manakah kita punya support? So currently kita berada resistant di kawasan ini. So akan drop sikit, iaitu yang ni, iaitu 30% diskaun daripada higher height. Kemudian kita nampak juga naik ke support kita yang berada di kawasan ini. So support kita iaitu berada di 60% diskaun. So currently sekiranya kita lost support ini, meaning kita ada support 70% iaitu di kawasan 33, dan kita loss ini dalam bearish market untuk expected sekiranya Bitcoin drop 10K, 8K macam tadi, 87%, kita expected net support kita akan berada di 100% retracement dalam $1 untuk expected. Adakah boleh berlaku? Expected ini akan most likely kita akan tengok even price ini pun sudah grab buy, iaitu price dalam expected yes. Kalau dalam $13 ke antara $10 ke $10 tu memang price yang sudah akan buy untuk long term. So inilah kita trajectory price yang boleh berlaku sekiranya dalam bearish market. Sekiranya kita expect untuk price berlaku berada di kawasan bawah trendline lagi, still lagi bawah trendline, so belum fully break up. Even drop, kita akan drop di kawasan 57 ataupun 33. Net support kita ada 5, current support 57, net support 33. Sekiranya kita lost kawasan ni, Bitcoin juga lost dia punya major support, kita akan expect untuk AVAX boleh dapat dalam price sampai $10. So good opportunity untuk buy untuk long term, untuk reducekan average, untuk kata edit punya, tambahkan lagi tu punya kata asset untuk AVAX ni dalam tu punya portfolio, sehingga price tu dalam berada $10 memang tu akan grab buy untuk long term. Kemudian net adalah Terra Luna. So Terra Luna expected dia strong. Sebab apa Luna ni melakukan kenaikan, even price sedang kata semua price sedang melakukan dropping. Macam you cakap, Luna ini adalah ada kena-mengena dengan UST. Apa itu UST tadi? Adalah another stable coin. Kita ada, bukan, jangan tertukar dengan USDT. USDT ni lain. Yang kita tengok adalah Terra Luna. So kenapa dia nama Terra Luna? Ini adalah kata stable coin, lebih kurang sama je macam USDT, USDC. $1 equal $1 untuk coin tu. So ini apa yang berlaku? Lebih dalam bearish market kita akan nampak, macam cakap tadi, kita akan nampak lebih banyak duit akan disimpan dalam stablecoin seperti USDT, USDC dan Luna UST. So ini bila berlaku banyak penambahan ataupun permintaan Terra Luna, so ini apa yang berlaku? Terra Luna ini adalah di backup oleh Luna. So meaning satu UST akan menyebabkan satu Luna expected equal, kalau tak salah info tu, satu UST akan di burn satu Luna. So satu UST create, satu Luna akan di burn. So ini apa yang berlaku? Luna supply akan berkurangan, kata harga akan meningkat. Sebab tu kita tengok even price tengah jatuh pun Luna still melakukan kenaikan. So untuk dalam bearish market lah bukanlah good position untuk kita invest untuk Luna. Sebab apa? Luna ini adalah good untuk kita invest masa Bitcoin tengah pump. So bila Bitcoin tengah pump, expected Luna UST akan reduce. Tapi untuk Luna juga adalah good untuk long term, untuk kita punya backup, kita punya portfolio untuk expected dalam bearish market. Kalau ada siapa Luna macam cakap, Luna tu still lagi dalam profit above tu punya kata average. So expected Luna ni boleh lagi break out ke atas, buat high baru. Sekiranya dalam bearish market, kita expected Luna akan terus melakukan kenaikan, even Bitcoin drop ke bawah lagi, disebabkan lebih banyak UST dipakai untuk simpan semua profit ataupun simpan dana dalam UST untuk tunggu dip, betul-betul dip, barulah orang akan buy balik. So bila UST di kata reduce, expected Luna barulah expected dia akan hanya akan buat sideway yang lama lah. Untuk sebab apa? Kita akan tengok altcoin yang lain more akan drastic naik. So untuk Luna, untuk adakah ada good buy, memang sekarang adalah hanya wait and see saja. Untuk Luna tu tak expected akan boleh drop bawah. Kalau drop pun drop sikit saja. Untuk currently kita hanya buat pergerakan ni high high, lower low dan higher low. So expectation untuk kalau dia nak break bawah, kita akan tarik kita punya Fibonacci. Kita akan cari untuk minor support. Untuk minor support untuk pergerakan ni swing low to swing high. Sekiranya price itu nak drop bawah, price itu perlu drop bawah minor support ni, untuk expectation dia akan more drop ke bawah. So untuk Luna, kalau siapa nak invest untuk masa bearish market, sekiranya Luna drop dalam kawasan 63 dan 57, consider anda boleh add sikit untuk Luna dalam untuk holding long position untuk Terra Luna. So next coin, tu punya favorite coin lah another Polkadot. So Polkadot sama juga. Polkadot currently untuk
kata berada di dalam 60% dan 70% kata diskaun, dan Polkadot sekarang berada di kawasan betul-betul di kawasan trendline. Sekiranya kita lost position trendline ni iaitu daily confirmation ni, meaning kita akan drop bawah. So meaning kat manakah kita next punya support untuk Polkadot, so kat manakah untuk kita buy, swing high to swing low. Expected untuk next support kita adalah berada betul-betul di kawasan ini adalah last support, tapi expected kita akan tengok next support tu kita akan naik sikit kawasan ni iaitu di kawasan ni. Sebab apa? Kita ada higher high, lower low, price breakout, retest. Nanti tu akan zoom in sikit untuk faham. So kita tengok ni macam mana price itu buat higher high dan drop, kemudian breakout, retest dan terus melakukan kenaikan. So meaning ini adalah kawasan support yang kita boleh tunggu untuk bearish market. Expectation berapa persen? Kita expected untuk dalam almost 90%. Kita tengok berapa persen? Hampir 90% expected. Yes, 85 dan 86%. So itu adalah kawasan good position untuk kita entry untuk Polkadot untuk dalam bearish market nanti sekiranya itu baru berlaku. So Polkadot dalam $7, $5 adalah good opportunity tu akan buy untuk long term. So Polkadot ni memang lama, tu hanya buy tu bulan 3 dulu, dan tu tak pernah tambah-tambah lagi Polkadot ni sebab apa tu busy aku kata buy coin lain. Tapi Polkadot ni sekiranya jatuh di kawasan $7 memang tu akan grab buy untuk completekan tu punya 1000 coin untuk Polkadot. So setiap coin sini tu ada target aku kata dia punya future punya target adalah untuk setiap coin ni Zul akan dapat untuk 1000 coin, kecuali BTC dan Ethereum. Memang susah lah dapat BTC, Ethereum 1000 coin. Kalau dapat memang Zul ni dah orang kata billionaire lah. Tu apa pun Solana ke bawah, Solana, Aave, Luna, Polkadot ada link Matic ni, Zul akan grabkan 1000 coin. Yang dah dapat ialah ada dah dapat 1000 coin. Tapi kalau drop lagi nanti sampai ada, kat manakah akan Zul akan buy, Zul akan increase lagi Zul punya Polkadot punya Cardano punya asset. So untuk Polkadot inilah kuota price yang Zul tunggukan sekiranya dalam bearish market, iaitu dalam $7. So now ada opportunity untuk price tu rebound balik kawasan ni. Adakah RSI? Kita tengok RSI kuota berada di bawah, di atas. So ini kita ada opportunity lagi untuk drop bawah. So ini sama juga sekiranya price tu berada expected dalam 70.7, expected barulah kita akan ada massive pump. Even kat sini pun hanya pump sedikit sahaja untuk melakukan Polkadot. Sebab juga Polkadot bearish market untuk long term tu believe tu percaya dengan dia punya projek. So untuk long term tu akan buy sekiranya Polkadot drop ke kawasan ini. So net Cardano. So Cardano currently dah drop sampai mana? Cardano dah pun drop ke dalam dia punya kawasan, iaitu di kawasan emas buy zone. Kata pun kawasan last support, mungkin kita pergi ke chart ini, ke chart USD. Okey, kat sini anda tengok macam mana price itu dah drop ke bawah dalam dia punya iaitu 60%. Ini adalah kawasan 60% iaitu 1.2. 1.2 adalah 60% diskaun, 0.7 adalah kuota 70% diskaun. Currently trendline ini still lagi hold dan price itu still lagi below trendline. Kita akan nampak untuk Cardano untuk melakukan kenaikan at least untuk trendline ni. Kalau breakout barulah kita akan seperti price tu akan buat more kenaikan ke atas. So untuk currently Cardano dah pun drop. Ke manakah opportunity under drop? So untuk drop adalah kita akan seperti price tu berada di kawasan ni adalah kata 40 sen dolar. Kenapa 40 dolar? So expected dalam dalam 80% diskaun untuk kata Cardano. So expected yang ni So 90 So 85 dan 87% expected Cardano akan dalam 40%. So meaning untuk Cardano dalam bearish market, whatever price antara 40% dan 50% USD dollar adalah good opportunity untuk anda buy untuk long term. So Cardano tu dah ada 1000 coin, average tu berada 1. So meaning kalau drop dari kawasan ni, tu akan cuba increasekan lagi Cardano tu untuk at least tambah lagi another 1000 coin untuk Cardano untuk dapatkan target also 2000 coin Cardano untuk long term. So itulah Cardano, tu akan buy gak untuk long term. Currently price Cardano untuk short term still lagi down trendline, expected price boleh lagi drop ke 86% ataupun 90% dalam box orange ni, antara 40% dan 10%. Dan juga 40% dolar adalah consider dah boleh start buy untuk kata Cardano ataupun untuk dapatkan at least 80% anda punya target coin. Kalau anda dapatkan 1000 coin, at least 40% ni anda boleh dapatkan dah kata at least 60-70% lah, 60 ataupun 70% anda target. So 1000 coin mungkin anda dapat dah 500 coin, 600 coin, 700 coin. So expected anda ataupun all in terus dapatkan 1000 coin anda, kemudian biarkan saja kena fokus kepada chart-chart yang lain. Untuk Cardano inilah price yang Zul akan tunggukan sekiranya dalam bearish market. So net adalah Chainlink.
So Chainlink currently berada lebih kurang, siapa yang tahu lambat orange sama juga currently berada di 70% di discount 30%. So untuk Chainlink tu dah buat pun lain sama juga Fibonacci. So untuk Chainlink expected price tu akan berada hampir $4.5 untuk dalam bearish market. Tu akan grab buy juga untuk long term untuk Chainlink. Kemudian next Matic. So Matic dengan Matic tu dah ada dapat 200 coin. So dia ada target untuk dapat 1000 coin macam tadi. Untuk dia punya watchlist ni hanya Cardano saja yang ada 1000 coin. Yang lain still lagi aku kata ongoing. Untuk Matic tu ada 230 lebih. Expected 200 lebih, tak sampai 230 lah. Expected tapi dah 200 lebih tu confirm ada. So Matic tu ada 200 coin. So another 800 coin tu akan tunggu wherever price tu drop dalam kawasan ni. Untuk Matic currently berada di 50% discount. So bukanlah good position untuk buy. Expected kalau drop lah $1.1 dan juga $0.6 adalah barulah jatuh kuasa 60% dan 70%. Sekiranya dalam bearish market tu expected dia akan drop sedikit saja. Dia tak drop lah sampai 80%. Expected sedikit drop dalam mungkin sampai 80%. Kita tengok untuk high. Kemudian tu expected first target ni 84%, iaitu sama juga lebih kurang dalam Cardano ni dalam kawasan $50 dan $40. Inilah kawasan must buy zone siapa yang kata believe in Matic punya project. So ini Matic memang tu akan collect kat sekiranya price Matic pada kawasan ni. Tu akan all in terus untuk dapatkan tu punya target iaitu 1000 coin untuk Matic. Kemudian coin yang konservatif sekarang ialah Phantom. Tu last coin untuk malam ni untuk buat analysis. So Phantom even dia quarter price tu melakukan disebabkan dia punya Andrew lupa nama dia, pengasas Phantom tu buat decision untuk retire ataupun rehat sementara untuk dalam Phantom. Meaning dia tak nak ada kena-mengena dengan Phantom punya projek. So meaning macam itulah kita kalau ikutkan Cardano kita ada charge. Kalau katakan charge umum tak nak dah kata teruskan projek Cardano, so apa yang berlaku Cardano akan drop. Sama juga Phantom kali itu yang berlaku, pengasas Phantom kata tarik diri dalam projek. So apapun tarik diri itu adalah kata dia saja, tapi projek Phantom still lagi berjalan. Sebab apa? Sebelum dia keluar itu pun dia dah buat statement iaitu dia sedang kata handover segala kata dia punya projek Phantom ni kepada team projek. So meaning projek ni still lagi berlangsung, cuma price tu kira-kira hanya kata hilang kita punya induk lah kata main source. Tapi main source tu still lagi projek tu still lagi ada kata technical lain yang kata yang pekerja dalam Phantom yang still lagi yang meneruskan projek Phantom. So Phantom projek untuk long term adalah akan amat kata Milo akan target juga 1000 coin. Kali Phantom sama juga, Phantom tu ada 200 coin. So untuk ini macam biasa bearish market itu adalah kata news antara consider boleh menyebabkan Phantom jatuh. So jatuh tu adalah kat mana? So 90% untuk Phantom tu expected 90%. So 90% kita akan drop almost dalam 30 sen dolar USD. So meaning Phantom dalam bearish market ini akan berlaku sekiranya Bitcoin yang drop. So expected lah Bitcoin drop 80% tadi, kita expected Phantom juga boleh drop lebih sikit 90% iaitu dalam 30 sen dolar. So kawasan ni memang tu akan grab buy untuk Phantom untuk long term. So currently Phantom hanya berada di kawasan 60% discount, 70% discount di 75. So meaning kita ada support kita berada di 1.3 dan net support kita kalau gagal bertahan kawasan ni kita akan drop 0.75, 0.7 anda boleh start buy dah. Kalau siapa masih baru boleh start buy. Kemudian untuk dalam bearish market Bitcoin drop 8%, expected untuk Phantom boleh drop sampai 28. So siapa buy kawasan ni, make sure anda prepare anda punya mental untuk nampak price Phantom boleh drop sampai 30 sen dolar. Apa yang anda perlu tahu, anda perlu ambil opportunity untuk buy di kawasan ini. Kalau anda fikir untuk long term, inilah kawasan good untuk kita invest untuk return investment. Seperti mana berlaku sebelum-sebelum ini. Kita tengok contoh yang ini Phantom. Daripada swing low to swing high, jatuh, expected dia tak jatuh ni, jatuh hanya sampai 70% saja. Tengok 70% je dia. Untuk tak jatuh pun sampai 90%. So meaning untuk Phantom, tapi dengan current news apa yang berlaku tu, dia expected untuk tahun ni ada possibility untuk Phantom sedikit drop more below. So untuk kalau ikutkan ni, kita tengok ada support. So support kawasan ni strong pada yang ni. So next strong support yang tu nampak adalah kawasan ni lah, kuasa 30 sen dolar untuk Phantom. So bercakap grab dulu buy di kawasan 75 sen. Mungkin dapatkan anda punya 50%. Kalau anda nak 1000 coin, mungkin kat sini boleh dapatkan dah kuartal 500 coin. Lagi 500 coin, tunggu opportunity sekiranya price to drop ke kawasan ni, anda boleh dapat lagi another 500 coin untuk kawasan ini. So meaning hold untuk long term expected kita akan melakukan kenaikan. Sebab apa? Project Phantom untuk long term memanglah aku kata bagus. Untuk kata Phantom pun dia dah ada ekosistemnya. Ekosistem dia, project dia dah pun jalan. Cuma untuk Phantom currently kita hanya loss dia punya
pengasas dia. Tak apalah, pengasas itu dia saja untuk tapi projek itu still lagi jalan, ada orang lain yang kata uruskan projek. Macam cakap duduk statement itu, and dia dah buat, dia dah hand over segala maklumat-maklumat yang untuk Phantom kepada dia punya team projek. So dia hanya tarik diri. So in future mungkin dia akan masuk balik, tak tahu tu. Kalau dia masuk balik, mungkin itu akan penyebab price tu akan naik balik. So now sebagai investor, kita hanya nampak ini sebagai opportunity untuk buy, iaitu price drop bawah. Kemudian kita tahu untuk fundamental project Phantom adalah good untuk long term. Sebab cakap setiap coin inilah coin yang Zul akan aim untuk buy sekian dalam bearish market, iaitu jumlah ni BTC Mask, Ethereum Mask, kemudian Solana, Aave, Luna, Polkadot, ada Chainlink, Matic, Phantom adalah coin yang memang Zul akan grab buy. Untuk SRP Zul ada juga target, so mungkin kita akan last coin SRP. SRP Zul akan grab juga buy, tapi SRP sekiranya price itu jatuh ke kawasan 30 sen dolar, iaitu dua target ni, iaitu 30 sen dolar dan juga expected dalam 10 sen tu. Kalau SRP drop kawasan ni, memang tu akan dapatkan balik tu punya 1000 coin. Dulu ingat tu awal-awal dulu tu ada 1000 coin untuk SRP, kemudian tu dah ambil profit, kemudian profit tu tu suntik ke dana yang lain, ke tu buy kuartal Solana, Aave ke tu. Kemudian SRP yes untuk long term tu akan still lagi buy. Sekiranya SRP drop kawasan ni 30 sen dan 20 sen dolar, Zul akan grab buy another kuartal 1000 coin. Untuk apa? SRP adalah good project maknanya, cuma dia ada masalah lagi SEC. So tapi pun untuk kali ni juga untuk SRP, kalau nak invest, consider inilah good untuk buy untuk long term. Sebab apa? Kita ada sideway yang lama. Tu main expected dia melakukan pump, ada opportunity lagi dia drop kawasan ni, kemudian naik lagi untuk expected daripada 10 sen dolar boleh naik balik sampai 2 dolar. So kita return on investment kita adalah good untuk long term. So guys, rasa itu saja untuk malam ini. Hopefully kalau anda nak tahu lebih detail untuk apa yang berlaku for your circle, nanti Zul akan memang Zul plan nak buat, cuma tak ada masa lagi, iaitu untuk terangkan for your circle. Sebelum ni Zul ada buat dah kata pergerakan for your circle untuk Bitcoin. So boleh tunjuk chart ni. So inilah chart untuk for your circle, mungkin Zul akan pergi weekly. So nampak macam mana Zul dah kata ada pun data banyak ni Zul dah buat. So siapa yang nak data ni, masalah anda boleh kata join punya YouTube membership, kemudian link ke Discord channel. Di Discord channel nanti Zul akan, contohnya ni Zul akan copy ni, kemudian Zul akan pastekan dekat Zul punya Discord channel. So ini siapa yang Discord channel boleh access Zul punya kuartal chart untuk di kuartal trending view. So ini boleh tengok lah semua apa yang Zul draw ni, anda boleh tengok. So anda boleh faham. So nanti in future nanti Zul akan terang lagi. Sebab apa, dulu Zul dah buat terangkan for your circle. Next time Zul akan buat terang untuk khas untuk kuartal for your circle saja. Kemudian nanti anda boleh ulang banyak kali lah untuk tengok, untuk lebih faham. So guys, itu je untuk malam ni, sikit panjang. So please like, please subscribe, share kepada rekan lain. So jumpa anda lagi untuk pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.